Bertemu kembali bersama saya Zawaz Yusof, rentasan berita edisi 1404, antara paparan utama malam ini. Apabila negarawan menjadi boikot, bisikan Ras Adiba tidak dilayan. Presiden Muafakat Nasional dijangkiti virus. Berapa kali nak siasat Hadi? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan fahaman sekularisiti yang menolak agama secara mutlak dalam pentadbiran negara tidak boleh diterima oleh rakyat dan juga kerajaan perpaduan. Negara mempunyai unsur sekular tetapi nilai agama mesti disematkan. Itu pendirian kita, katanya ketika sesi soal jawab pada persidangan antarabangsa Undang-Undang Malaysia baru-baru ini. Sebelum ini pada Januari lalu, Anwar menegaskan dalam program RTM, naratif khas bersama Perdana Menteri, konsep negara sekular dan ideologi komunis tidak akan diiktiraf oleh kerajaan perpaduan. Maknanya daripada sudut politik tidak timbul isu Malaysia akan menjadi sekular total kerana Islam tetap agama rasmi negara yang masih memiliki sultan sebagai ketua agama. Pendirian Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani berhubung negara sekular jelas menyanggah kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad sebelum ini. Pada 4 Julai lalu, bekas Perdana Menteri dua kali itu telah mencarikan konsep Malaysia DAP seumpama momok yang menggerungkan orang Melayu yang percaya kepada tahyul. Itulah maksud Malaysia. Negara Melayu hendaklah ditukar menjadi negara berbilang kaum Malaysia. Tanah Melayu dihapuskan dan diganti dengan negara berbilang kaum Malaysia, kata Tun Dr. Mahathir di Facebooknya. Dan mendakwa konsep Malaysia itu mendapat sokongan pimpinan Pakatan Harapan. Sekarang DAP dengan disokong oleh Parti Keadilan dan Amanah sekali lagi memperkenalkan matlamat yang sama, iaitu Malaysia bukan negara yang asalnya tanah Melayu, tetapi Malaysia adalah negara berbilang bangsa. Dalam negara berbilang kaum tidak ada taraf yang berlainan antara orang Melayu sebagai pemasyarakatan asal dengan pendatang asing dan keturunan mereka. Dengan ini semua kaum mempunyai taraf yang sama, ujar beliau. Tun Dr. Mahathir menegaskan bahawa pihak proklamasi orang Melayu bukan berhajat untuk merampas hak dan milik orang lain. Pihak proklamasi hanya ingin mendapatkan keadilan iaitu pengiktirafan semenanjung ini sebagai tanah Melayu, menerima pendatang dan keturunan mereka sebagai bangsa yang diserap seperti orang keturunan Arab, India, Pakistan, Indonesia dan lain-lain diserap menjadi bangsa Melayu, menerima bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bagi pendatang dan keturunan mereka yang ingin kekal identiti mereka dengan negara asal, layanan terhadap mereka tentulah berbeza dengan layanan terhadap penduduk asal serta mereka yang menerima penuh bahasa dan budaya kebangsaan, tegas beliau. Bagaimanapun beliau mendakwa kononnya identiti Malaysia sebagai negara Islam di mana Islam adalah agama rasmi seperti yang dinyatakan dalam Perlembagaan Persekutuan akan dihapuskan. Tetapi desakan dibuat supaya Malaysia tidak lagi dikenali sebagai negara Islam. Malaysia hendaklah dijadikan negara sekular, iaitu negara yang tidak ada agama rasmi, iaitu tidak Islam. Bekas Perdana Menteri selama 24 tahun itu juga memberi amaran kepada orang Melayu yang tidak sealiran dengan jalur politiknya. Kononnya Melayu akan menjadi bangsa yang pupus. Lihat dan ambil iktibar. Mereka yang tidak hendak lihat akan jadi bangsa yang sudah pupus. Melayu akan hilang negara mereka dan akan hilang di dunia, tegasnya. Sementara itu seolah-olah tidak terganggu dengan racau Tun Dr. Mahathir tentang momok DAP yang kononnya akan merasuk Perlembagaan Persekutuan, Anwar meneruskan acara Majlis Ilmu Madani di Seri Perdana Putrajaya malam kemarin. Tetamu negara kali ini ialah dua putera almarhum Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, iaitu Dr. Muhammad Al-Qaradawi dan Abdul Rahman Al-Qaradawi
Jawi yang mengunjungi Malaysia bagi menunaikan amanah dan wasiat bapa mereka untuk menyerahkan koleksi tulisan almarhum kepada Anwar. Ketika merakamkan penghargaan di atas pemberian tersebut, Anwar berkata, Syekh Dr. Yusof memperingatkan kepentingan bersikap sederhana dengan menjadikan dakwah sebagai jalur hikmah yang penuh kebijaksanaan. Menurut Anwar, Syekh Dr. Yusof sentiasa memperingatkan supaya jangan mentakfir tetapi dakwah serta menahan diri dan bersabar. Negarawan ialah seseorang yang melakukan segala-galanya untuk kebaikan bersama rakyat yang diwakilinya. Menggelar seseorang individu sebagai negarawan adalah tanda penghormatan tinggi terhadap integriti individu tersebut. Manakala bigot pula ialah seorang yang berpegang kepada pemikiran yang tidak munasabah, terutamanya tentang bangsa atau agama, dan yang menganggap sesiapa yang tidak mempunyai kepercayaan yang sama adalah salah. Justru jika seseorang negarawan itu cuba merobek-robek keharmonian masyarakat yang stabil menerusi semangat toleransi antara kaum, maka beliau sudah selayaknya digelar sebagai bigot. Masihkah lagi individu itu layak menyandang gelaran negarawan yang berprestij itu? Hari ini kita sudah memiliki Perdana Menteri yang begitu bersungguh-sungguh memartabatkan Islam, keadilan, amanah, DAP, UPKO kini berada di belakang Anwar dalam pendirian beliau berhubung konsep negara Islam dan menolak sekularisme mutlak. Begitu juga UMNO, BN, GPS, GRS Warisan dan beberapa parti kecil lain. Berhati-hatilah apabila negarawan menjadi bigot. Habis manis, sepah dibuang. Setelah tiada lagi nikmat dan kepentingan yang dapat dikecapi, bekas Senator Datuk Ras Adiba Razzie secara rasmi menyertai Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu selepas menerima watikah keahlian parti berkenaan Ahad lalu. Watikah berkenaan disampaikan Presiden Bersatu Tan Sri Mahyadin Mat Yassin pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Negeri PRN Perikatan Nasional PN Negeri Sembilan. Malah Ras Adiba Razzie secara terus terang menyatakan kesediaannya menjadi calon pada Pilihan Raya Negeri PRN sekiranya diberi peluang oleh pucuk pimpinan Bersatu. Beliau yang berasal dari Seri Menanti, Kuala Pilah berkata, bagaimanapun terpulang kepada pimpinan parti itu untuk membuat keputusan. Tidak tahulah menjadi calon atau tidak, saya sertai Bersatu ini nak bersama-sama menolong. Bukan tujuan untuk dicalonkan dalam perjuangan PN, iaitu gabungan yang mampu membela nasib rakyat. Saya bersedia menjadi calon tetapi tidak kisah dicalonkan ataupun tidak. Saya akan memberikan sokongan 500% kepada sahabat-sahabat dalam Bersatu dan PN. Saya akan turun berkempen nanti, katanya. Dalam pada itu, Ras Adiba mengakui sebelum ini beliau adalah ahli UMNO namun memutuskan untuk menyertai Bersatu. Kononnya selepas melihat senario politik negara tidak seperti yang diharapkan oleh rakyat. Malah beliau percaya PN berupaya mengembalikan kecemerlangan dan kesejahteraan negara. Saya sebelum ini terus terang seperti orang lain juga, kita semua bersama dengan UMNO. Tetapi setelah mengamati senario politik negara, saya dapati ia tidak begitu apa yang kita harapkan, katanya. Untuk rekod, Ras Adiba sebelum ini dilantik sebagai senator bagi mewakili golongan kurang upaya OKU pada Mei 2020, iaitu ketika pemerintahan Mahyadin sebagai Perdana Menteri. Namun timbul persoalan di kalangan rakyat jelata, benarkah Ras Adiba meninggalkan UMNO dan menyertai Bersatu kerana perjuangan? Atau adakah keputusan itu dibuat setelah tidak lagi dapat menikmati ghanimah senator sebagaimana yang diberikan Mahyadin sebelum ini? Anak perempuan Timbalan Perdana Menteri Nurul Hidayah Ahmad Zahid berkata, beliau terkejut dengan keputusan Ras Adiba Razzie menyertai Bersatu. Menulis di Instagram, Nurul berkata beliau berharap keputusan Ras Adiba yang dipanggil sebagai Kak Dip tiada kaitan dengan isu beliau tidak disambung jawatan sebagai senator dan pengerusi bernama. Saya agak terkejut kerana menerima berita penghijrahan sahabat yang saya anggap kakak bersama Parti Bersatu. Saya berharap keputusan Kak Dip ini tidak ada kena-mengena dengan isu beliau tidak disambung term senator di Dewan Negara dan jawatan sebagai pengerusi bernama, katanya. Nurul Hidayah juga mendakwa beliau ada menyampaikan hasrat yang dibisik Ras Adiba kepada bapanya, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, agar khidmatnya untuk dua jawatan itu disambung. Bagaimanapun katanya keputusan besar itu tidak dapat ditentukan ayahnya. Secara terbuka saya nyatakan Kak Dip ada meminta bantuan saya untuk bisik kepada Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri tentang penyambungan term beliau dalam dua jawatan itu. Saya telah sampaikan kepada Yang Amat Berhormat TPM tentang hasrat beliau. Tetapi keputusan besar bukan keputusan Yang Amat Berhormat TPM sendiri, dan sesiapa sahaja harus menghormati dan tidak perlu mencampuri urusan pentadbiran sesiapa, ujarnya.
Apapun alasan yang diberikan Ras Adiba tentang penghijrahan beliau ke Parti Bersatu, ia tidak memberikan apa-apa kesan kepada rakyat. Namun akan menjadi buah mulut apabila beliau menyertai Bersatu setelah hasratnya untuk kekal sebagai senator dan pengerusi bernama tidak ditunaikan. Berjuanglah demi agama, bangsa dan negara dan bukannya kerana kepentingan diri atau nikmat yang mampu dinikmati. Tidak menghairankan jika Ras Adiba memilih Mahyadin kerana hanya Mahyadin yang mampu menunaikan kehendak beliau, bukan Perdana Menteri yang lain. Juga tidak mustahil beliau akan diangkat sebagai calon atas pengorbanan dan semangat membela rakyat yang beliau tunjukkan kini. Justru sama ada di sana adanya udang di sebalik batu atau kononnya membalas dendam kepada UMNO, hakikatnya tetap sama. Ianya umpama mencurah air ke daun keladi. Tiada memberi kesan apa-apa. Noktah. Pasukan Peguam Tan Sri Lim Kit Siang telah menyampaikan surat tuntutan LOD kepada bekas Menteri Tan Sri Anwar Musa berhubung dakwaan yang dikaitkan dengan rusuhan kaum yang membawa maut pada 13 Mei 1969. Peguam veteran DAP itu, Sanggit Kaudio, mengesahkan bahawa mereka telah menyampaikan surat guaman itu di rumah Anwar petang semalam. Menurut arahan daripada anak guam kami hari ini telah menyampaikan kepada Anwar di alamat rumahnya surat tuntutan berhubung komen berunsur fitnah yang dibuat oleh beliau secara terbuka mengenai anak guam kami dalam ucapannya di Bacok Kelantan pada 5 Julai seperti yang dilaporkan oleh Malaysia Kini pada 7 Julai. Komen-komen tersebut yang bersifat menghasut dan sensitif adalah tidak berasas sama sekali. Anak guam kami telah menuntut penarikan balik permohonan maaf dan sejumlah ganti rugi jika gagal kami diarahkan untuk meneruskan tindakan undang-undang terhadap Anwar, kata Sanggit kepada Malaysia Kini. Beliau menambah bahawa surat undang-undang yang dikeluarkan oleh firma guaman kapal Sing & Co memberi Anwar 14 hari untuk memenuhi tuntutan Lim. Sejak aktif berceramah di pentas PAS, Anwar Musa mula menyentuh isu sensitif berkaitan tragedi rusuhan kaum 13 Mei. Walaupun DAP berulang kali menafikan penglibatan mereka dengan peristiwa berdarah itu, bekas Menteri UMNO yang kini menjadi ahli PAS tetap mengaitkan DAP. Ketika berceramah di Bacok beberapa hari lalu, Anwar berkata pertumpahan darah berlaku pada 13 Mei dalam pilihan raya umum pertama yang disertai DAP. Sekali pilihan raya tahun 1969, Kit Siang berkempen atas nama DAP. Sekali pilihan raya pertumpahan darah 13 Mei 1969 berlaku, DAP ada saham besar. Tuan-tuan buka ada satu buku yang menulis ucapan-ucapan Lim Kit Siang, termasuk di saat pembunuhan berlaku di Kampung Baru. Lim Kit Siang tengah berucap di Kota Kinabalu masih lagi mengapi-apikan isu Bumi Putra dan bukan Bumi Putra dan sebagainya. Dakwa Anwar di hadapan lebih 1,000 hadirin. Atas keceluparan figura politik buangan UMNO itu, dilaporkan Lim telah mengarahkan peguamnya untuk mengambil tindakan terhadap bekas menteri itu. Lim turut membidas Anwar sambil menambah bahawa bekas pemimpin UMNO itu telah menyertai PAS dan perkara pertama yang beliau lakukan ialah mencontohi Presiden PAS Abdul Hadi Awang untuk membuat dakwaan liar, tidak masuk akal dan tidak berasas. Lim berkata demikian susulan ucapan Anwar pada Rabu malam di Bacok yang mendakwa DAP mempunyai kepentingan dalam rusuhan itu dan menuduh Lim mengapi-apikan isu Bumi Putra dan bukan Bumi Putra di Kota Kinabalu ketika pembunuhan berlaku di Kampung Baru Kuala Lumpur. Dalam membuat dakwaan itu, Anwar memetik buku yang menurutnya memuatkan ucapan Lim. Bagaimanapun, Lim berkata buku itu tidak pernah wujud. Tidak ada buku seperti itu. Ia adalah khayalan Anwar. Saya telah mengarahkan peguam saya untuk mengambil tindakan untuk membersihkan nama saya, katanya dalam satu kenyataan. Kelihatannya Anwar Musa setelah menyertai PAS, laju sungguh beliau dijangkiti virus fitnah dan dijangkiti kurak perkauman. Hebat sungguh kuasa virus itu. Ternyata PAS menggunakan maklumat palsu dan ucapan kebencian yang membuktikan bahawa parti itu menolak prinsip pembinaan negara bangsa Malaysia seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan dan Rukun Negara. Malah mereka lebih suka melihat perpecahan, kehancuran dan jahanamnya Malaysia demi perjuangan penunggang agama. Tan Sri Anwar Musa dilihat semakin bersih sejak menyertai PAS. Walaupun beliau pernah melabelkan PAS sebagai parti kotor dan penunggang agama, namun dakwaan itu seolah-olah sudah disucikan beliau sejak bersama jemaah berkenaan. Beliau antara yang lantang mengkritik PAS di Kelantan selama 30 tahun dengan pelbagai kenyataan seperti penunggang agama, gagal dan sebagainya. Mungkin ketika itu Anwar membuat kenyataan separuh sedar atau kini telah mendapat hidayah baharu dalam politik setelah terkena virus yang dibawa ulama.
Timbalan Pengarah Forensik Perancangan Strategik Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Polis Diraja Malaysia PDRM Bukit Aman Datuk GS Suresh Kumar berkata Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang sedang disiasat berhubung kenyataannya yang menyentuh isu 3R iaitu agama, raja dan kaum. Bila mengesahkan siasatan dilakukan di bawah Seksyen 4-1 Akta Hasutan 1948 dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Menurutnya kenyataan itu dilakukan melalui hantaran Facebook Abdul Hadi pada Sabtu 8 Julai lalu. Artikel tersebut turut disiarkan dalam Harakah Daily pada hari yang sama dengan tajuk DAP Parti Terbesar Pakatan Harapan. Dalam artikelnya antara lain, Abdul Hadi mendakwa DAP ialah parti yang didominasi dalam kalangan kaum Cina ternyata bersifat ekstrim, komunis, sekular dan membawa agenda Malaysia. Bila menyifatkan parti-parti lain yang bersama DAP sebenarnya hanya menumpang pengaruhnya sahaja walaupun bercakap besar dan mendabik dada. Dengan terang Abdul Hadi menghasut orang Melayu kononnya akan kehilangan hak mereka menerusi konsep Malaysia yang diulang berkali-kali di dalam artikelnya. Bersama konsep Malaysia bermakna hak Melayu dan Bumiputera cuba dirungkaikan ikatannya dalam Perlembagaan Persekutuan oleh DAP melalui banyak kenyataan dan tindakan yang tidak boleh dinafikan. Konsep baru menghapuskan ketuanan Melayu dan Bumiputera yang dirancang oleh penjajah British terhadap umat Islam yang disambung oleh DAP dengan menarik sokongan Melayu yang bersikap kacang lupakan kulit dan jahil akan sejarah bangsanya sendiri. Tugas mereka ialah melabelkan rasis terhadap pemimpin Melayu Islam yang bersuara dan mempertahankan DAP yang terang sikap komunisnya. Dakwanya beliau juga memperlekeh perjuangan pemimpin Melayu di dalam Pakatan Harapan. Melayu yang berada dalam PH lebih kepada matlamat hendak menguasai politik. Sikap yang sama dengan DAP bagi memegang jawatan tanpa memandang jauh ke hadapan dan berwawasan akhirat, tegas Abdul Hadi. Beliau mendakwa menerusi Malaysia, DAP menyambung pelaksanaan perancangan penjajah terhadap bangsa Melayu kerana keislamannya. Apa yang disangka ialah usaha menghapuskan bangsa Melayu dan ketuanannya atau melumpuhkan mereka seperti mana yang berlaku terhadap Red Indian di Amerika dan sebagainya yang dirancang oleh penjajah. Ujar beliau. Kenyataan Abdul Hadi sebenarnya bukanlah baru hari ini muncul. Artikel dihias dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu adalah sambungan dan sebahagian ulangan daripada artikelnya bertajuk Sekularisme dan Malaysia wajib ditolak yang juga diterbitkan Harakah Daily 19 Jun 2023. Dalam artikel itu beliau berkata bahawa penjajah membawa masuk para pendatang asing seperti orang Cina dan India lalu diberikan kedudukan sehingga bertapak dengan kukuh serta mencabar kedudukan kaum Melayu dan Bumiputera. Beliau juga mendakwa konsep Malaysia yang dibawa DAP bakal melenyapkan ketuanan Melayu Islam, hak keistimewaan dan kelebihan mereka di bumi asal mereka. Konsep ini tidak boleh diterima pakai oleh orang Melayu dan Bumiputera sampai bila-bila. Sebarang tindakan menerima konsep ini ibarat merelakan diri mereka untuk menjadi seperti kelompok Red Indian di Amerika Utara, Maori di New Zealand dan Bush People di Australia. Mereka telah dianaktirikan, katanya. Ini bukan kali pertama PDRM menyiasat Abdul Hadi susulan kenyataannya yang berbau hasutan. Sejak Kerajaan Perpaduan dibentuk atas inisiatif Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah, sudah 3 kali Abdul Hadi disiasat PDRM. Pada 29 November tahun lalu, Abdul Hadi disiasat setelah menuduh Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ejen Israel. Siasatan dikendalikan oleh Unit Siasatan Jenayah Terkelas USJT, bahagian pendakwaan Undang-Undang D5 JSJ Bukit Aman. Kes telah diklasifikasikan di bawah Seksyen 504, Seksyen 500 Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Kata Setiausaha PDRM Datuk Nursia Asaduddin dalam kenyataan. Pada 9 Mac lalu pula Abdul Hadi disiasat juga oleh USJT Bukit Aman berhubung kenyataannya yang mendakwa Perikatan Nasional PN sedang berusaha menjatuhkan kerajaan. Ketua Polis Daerah Sentul Assistant Commissioner Beh Eng Lai berkata demikian selepas menerima laporan terhadap ahli Parlimen Marang itu yang dibuat Pemuda Amanah Nasional dan Angkatan Muda Keadilan AMK Selangor di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Dang Wangi. Selain itu, Abdul Hadi juga sering mengeluarkan kenyataan mentakfiri pihak yang tidak sealiran dengan pemikiran politiknya. Politik Abdul Hadi hari ini tidak ada bezanya dengan ucapannya di Kampung Banggul Pradong,
Kuala Terengganu pada 7 April 1981. Ucapan itu yang kemudiannya dinamakan sebagai amanat hadi menyebabkan berlakunya kafir-mengkafir, sembahyang dua imam, sembelihan orang UMNO haram dimakan, bercerai-berai suami isteri, putus silaturahim keluarga. Akhirnya terjadi peristiwa Mamali dengan 14 korban 19 November 1985. Jom Channel mengucapkan tahniah kepada PDRM kerana pantas bertindak untuk menyiasat. Namun artikel itu masih dapat diakses tanpa sekatan berserta dengan kandungan jijiknya menunggang agama lalu membiak di alam maya. Selagi tiada tindakan tuntas untuk menghalangnya, Abdul Hadi akan terus menggunakan media sosial untuk menanam benih kebencian yang meracun hubungan sesama umat Islam dan antar kaum di negara ini. Abdul Hadi secara konsisten menyamai kebencian sesama Islam dan sesama rakyat Malaysia dengan menunggang agama. Beliau seorang pelanggar undang-undang berulang. Tidak tanduknya umpama beraja di mata, bersultan di hati. Jangan cuba memperbodohkan orang Melayu Islam. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi memudahkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh diberi dan dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Terima kasih untuk perhatian dan penilaian yang anda berikan. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi.